Hai, selamat sejahtera dan selamat bertemu kita di dalam kelas Bahasa Kebangsaan A ataupun dengan akronim singkatan BKA. Baik ya. Jadi kita berjumpa ya dalam kelas pada minggu yang pertama, semester yang pertama. Jadi terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Baik, saya Encik Muhammad Nazri ataupun Cikgu Nazri dan merupakan salah seorang ya daripada beberapa tenaga pengajar pensyarah yang akan mengajar subjek ini di Sunway University dan untuk makluman pelajar-pelajar semua, saya akan jelaskan apakah keperluan, kepentingan video yang anda tonton ini dan video-video yang seterusnya. Baik, video ini merupakan sebahagian daripada modul lengkap ataupun sebahagian daripada kandungan bagi kursus keseluruhan kursus ataupun subjek bahasa kebangsaan A. Jadi setiap pelajar yang mengikuti ataupun yang mengambil kursus BKA perlu mengikuti atau menonton pembelajaran video ini yang disebut sebagai self learning dan dicampur juga dengan kandungan yang akan diajar di dalam kelas secara face to face. Baik, keseluruhan bab ataupun kandungan subjek BKA adalah mengandungi 7 bab ataupun 7 chapter. Dan setiap chapter itu mempunyai video seperti ini dan yang sebahagiannya setiap chapter itu akan diajar di dalam kelas. Maksudnya, setiap chapter dalam kursus BKA akan ada dalam bentuk pembelajaran online seperti video ini dan akan ada sebahagiannya diajar di dalam kelas. Baik ya. Jadi untuk makluman pelajar, untuk video yang pertama ini saya akan jelaskan tentang chapter 1 iaitu di bawah tajuk Sejarah Bahasa dan Bangsa Melayu. Jadi chapter 1 ini akan dibahagikan kepada dua. Bab 1.1 dan satu lagi untuk video yang seterusnya pula iaitu bab 1.2. Jadi anda wajib perlu mengikuti, menonton, memahami video-video yang kami telah sediakan ini bagi menyelesaikan beberapa assessment ataupun tugasan bagi memenuhi pembelajaran secara self-learning ataupun kendiri dalam subjek ini. Baik ya, kita lihat pula nanti slide dan video seterusnya. Baik, pelajar-pelajar, kita mulakan bab 1.1 ini terlebih dahulu dengan tujuan atau maksud slide atau video ini diberikan. Baik, untuk makluman anda, hasil ataupun tujuan pembelajaran dalam bab 1.1 video ini iaitu yang pertama, anda sebagai pelajar yang baru hendak mengenali bahasa kebangsaan A, subjek ini, anda akan dibawa untuk memahami tentang yang pertama iaitu sejarah orang Melayu. Ya, sejarah orang Melayu, sejarah perkataan Melayu, anda akan diperkenalkan tentang perkara-perkara asas ini untuk memberikan gambaran awal apa itu subjek bahasa Melayu dan apa itu budaya Melayu, apa itu orang Melayu dan sebagainya. Dan yang kedua pula, pelajar akan dibawa untuk memahami sebenarnya apakah perkembangan, bagaimanakah perkembangan bahasa Melayu itu. Bagaimana berkembangnya bahasa Melayu itu daripada kosong hingga ke 10, ke 100 dan sebagainya. Khususnya tentang bagaimana bahasa Melayu di Nusantara. Jadi perkataan Nusantara ini diperkenalkan kepada pelajar untuk memberikan gambaran. Inilah tempat orang Melayu, inilah asal bahasa Melayu. Dan yang ketiga adalah untuk memberikan pengajaran, maklumat, pengetahuan tentang peranan kegunaan bahasa Melayu di awal-awal perkembangan bahasa Melayu itu. Kita mulakan dengan pengenalan dalam chapter 1.1 ini. Baik, perkara yang saya ingin jelaskan di sini, dalam pengenalan sejarah awal orang Melayu dan bahasa Melayu, kita perlu melihat satu istilah
yang biasa dibincangkan atau yang biasa digunakan di alam Melayu ataupun di Nusantara. Jadi Nusantara, kalau anda lihat di sini, peta ataupun map kedudukan geografi. Apa itu Nusantara? Baik, Nusantara juga dikenali sebagai panggilan archipelago, iaitu kedudukan di mana wujudnya ataupun adanya orang Melayu. Sama ada di Indonesia, di Borneo, di selatan Filipina, di Singapura, di Thailand dan sebagainya. Jadi penggunaan yang paling awal untuk menyentuh tentang perkembangan bahasa Melayu iaitu penggunaan istilah lingua franca. Ya. Jadi istilah lingua franca ini memberikan interpretasi bahawa bahasa Melayu di awal-awal dahulu sebelum merdeka, ya, di awal-awal perkembangannya dia telah menjadi satu international language ataupun bahasa lingua franca yang digunakan secara massal, ya. Baik, kemudian yang keduanya, kita nak mengetahui bahawa di peringkat pengenalan ini, bahasa Melayu berkembang secara peringkat. Dia tidak berkembang secara tiba-tiba, ya, daripada kosong menjadi 10, 100 secara tiba-tiba. Dia tidak berlaku dalam masa 100 tahun, 200 tahun. Dia mengambil masa beribu-ribu tahun. Itulah sifat bahasa. Dia berkembang daripada adaptasi perkembangan bahasa yang ada, sedia ada, ya, kepada peringkat-peringkat yang seterusnya. Kemudian di pengenalan ini juga ingin saya nyatakan bahawa kita hendak melihat bagaimana bentuk, rupa, ciri, feature orang Melayu di awal itu. Kerana orang Melayu itulah yang menuturkan, kerana orang Melayu itulah yang bercakap dan membawa seterusnya mengembangkan bahasa Melayu. Jadi di video ini kita hendak mengetahui siapakah yang dikatakan orang Melayu itu. Dan seterusnya, apabila hendak mengetahui orang Melayu, identiti Melayu, ciri orang Melayu, feature orang Melayu, biasanya dikaitkan dengan sebuah kerajaan Melayu kuno ataupun Melayu Old Malay Kingdom, iaitu Sriwijaya. Jadi Sriwijaya ini memberikan satu dimensi yang besar bagi mengetahui asal-usul orang Melayu. Dan kedudukan Sriwijaya ini merupakan tamadun ataupun kerajaan lama yang ada di Indonesia, di Sumatera, dan dari sinilah kita akan melihat bagaimana bahasa Melayu itu berkembang dan seterusnya wujud seperti hari ini. Baik, kita teruskan perbincangan tentang sejarah orang Melayu dan sejarah bangsa Melayu itu dengan membincangkan ataupun dengan meneliti tentang istilah perkataan Melayu itu. Ya, seterusnya kita akan berkembang untuk perbincangan bangsa, bahasa dan sebagainya. Jadi, untuk membincangkan istilah Melayu, kita menggunakan pelbagai pendapat. Kita tidak fix, kita tidak tetap dengan satu pandangan kerana ini adalah satu ilmu ataupun sejarah ilmu yang perlu kepada teori-teori yang boleh diterima secara rasional ataupun logik. Jadi seorang daripada tokoh sejarawan bahasa Melayu dan orang Melayu dari Indonesia iaitu Zubir Osman. Beliau merupakan tokoh paling awal yang memberikan identifikasi tentang perkataan Melayu, dan menurut beliau perkataan Melayu itu adalah daripada epistemologi perkataan Himalaya ataupun Himalaya. Jadi Himalaya merupakan satu akronim daripada perkataan Hima dan Alaya, iaitu salji ataupun tempat bersalji. Kalau kita lihat, pandangan ini merupakan satu pandangan yang secara rasional ataupun logik. Kita tidak boleh terima secara bulat-bulat. Ya, ini hanya sebagai satu pandangan. Mungkin kebetulan ataupun tidak. Baik, kemudian yang kedua, kita ambil pula pendapat daripada sumber-sumber Sanskrit. Sumber-sumber kitab ataupun buku Sanskrit yang mengatakan perkataan Melayu ini diambil daripada perkataan Malayurpura, iaitu merujuk kepada satu tempat tamadun ataupun kingdom ataupun kerajaan di Bukit Gombak, Sumatera Barat. Ya, Sumatera Barat.
Jadi Melayupura ini dikatakan membawa maksud kota Melayu ataupun kota gunung yang diduduki oleh orang Melayu. Jadi secara logiknya, Melayur itu merujuk kepada perkataan orang Melayu, pura ini juga merujuk kepada kota ataupun suatu kedudukan yang tinggi ataupun kebudayaan yang tinggi, kota yang tinggi yang merujuk didiami oleh orang Melayu. Jadi ini merupakan dua teori yang digunakan di peringkat awal. Seterusnya kita akan lihat sumber daripada Cina untuk menjelaskan siapa orang Melayu itu, perkataan Melayu itu. Jadi kita ambil sumber daripada Cina yang sangat popular, dikatakan perkataan Melayu itu berasal daripada istilah Molayu, ya. Molayu. Kalau anda lihat di sini, istilah Molayu itu datang digunakan, diperkenalkan oleh kerajaan Cina, ya, apabila perutusan ataupun diplomatik rumbungan aktiviti antara sebuah kerajaan Sriwijaya dengan kerajaan Cina. Jadi kerajaan Cina mengenali rumbungan ataupun perutusan kerajaan Sriwijaya ini dengan panggilan Molayu, ya. Dan kita juga ambil daripada perkataan Melayu yang diperkenalkan oleh rahib ataupun seorang pengembara I Ching yang mengenali nama Melayu, perkataan Melayu dengan perkataan ejaan Melayu. Jadi Melayu ini merujuk kepada sebuah kerajaan yang lama, iaitu kerajaan Sriwijaya yang saya nyatakan pada slide sebelum ini. Kemudian ada sumber Cina pula, ya, melalui buku-buku, manuskrip, prasasti. Prasasti adalah tulisan-tulisan lama, ya, manuskrip lama. Kita tidak pasti sama ada manuskrip ataupun prasasti ini tulisan-tulisan prosa ini adakah benar ataupun tidak. Jadi salah satu sumber popular apabila membincangkan tentang perkataan Melayu ini daripada buku Tadang Si Yu Chiu Fiao Ka Juan, ya. Dan buku ini mengatakan, memperkenalkan perkataan Melayu. Dan yang kedua pula buku Sheng He Hang Hai Tu. Dalam buku Sheng He Hang Hai Tu, kalau tidak salah saya, perkataan Sheng He Hai Tu ini merupakan satu diary atau diari ataupun jurnal yang ditulis oleh Laksmana Admiral Sheng He apabila datang ke alam Melayu. Dan Sheng He atau Sheng Ho ini mengatakan bahawa orang Melayu itu dengan istilah Wulayu, ya. Jadi banyak teori, banyak istilah yang menggambarkan wujudnya nama Melayu, yang menggambarkan wujudnya budaya tamadun Melayu. Baik, kita akan terus berbincang tentang perkataan ini, orang Melayu dan bangsa Melayu selepas ini. Seterusnya kita membincangkan istilah Melayu daripada sumber-sumber yang berbeza. Jika tadi saya menjelaskan perkataan Melayu yang diambil daripada sumber China, daripada sumber Sanskrit, dan kali ini saya cuba membawa dimensi baru apabila kita juga ambil rujukan-rujukan daripada sumber Melayu, ya, rujukan-rujukan autentik daripada sumber Melayu untuk membincangkan perkataan Melayu itu, ya. Jadi pelajar-pelajar semua akan mendapat satu maklumat yang sangat besar untuk memahami siapa apa itu Melayu. Jadi sumber yang seterusnya kita ambil daripada tokoh yang memang dekat dengan orang Melayu, khususnya tokoh ini dikatakan hidup sezaman kerajaan Melayu Melaka, iaitu dikatakan Tun Sri Lanang. Beliau ini adalah historian ataupun ahli sejarah yang telah menulis buku sejarah Melayu. Dan menurut beliau, Tun Sri Lanang ini mengatakan bahawa nama Melayu itu atau perkataan Melayu itu sebenarnya merujuk kepada nama tempat, lokasi, iaitu Sungai Melayu yang wujud di Sumatera Selatan. Jadi nama Melayu itu adalah nama tempat, sungai, ya, dan bukan nama orang.
Jadi itu pendapat daripada Tun Sri Lanang. So, seterusnya ada beberapa pendapat yang secara besar ya, yang secara tidak pasti. Jadi kita petik, kita ambil, kita take note sebagai quotation bahawa yang pertama ada mengatakan perkataan Melayu itu ya, perkataan Melayu itu diambil daripada bahasa Jawa ya, yang membawa maksud bahasa Jawa ini ataupun bahasa bangsa yang wujud telah lama di zaman kerajaan Majapahit ya, bangsa atau bahasa yang wujud lebih lama, lebih awal daripada bahasa Melayu ataupun orang Melayu. Jadi orang Jawa mengatakan ya, orang Jawa kuno dan bahasa Jawa kuno mengatakan the word of Malay atau Melayu itu membawa maksud lari, run ataupun berpindah, imigrasi. Ini secara logik kita boleh lihat secara rasional bahawa perkataan Melayu dalam bahasa Jawa iaitu lari ataupun pindah, kerana masyarakat Melayu ataupun orang Melayu itu dia sifatnya dia berpindah randah. Ya, kalau anda lihat peta ini adalah kedudukan orang Melayu. Orang Melayu dia memang tinggal di kawasan kepulauan Melayu, island. Sebab itu orang Melayu dia di peringkat awal dikatakan orang Melayu Selat, orang laut. Sifat azalinya, sifat identitinya adalah suka berubah, suka berpindah, suka bergerak dan sebagainya. Dan kemudian satu pendapat yang sangat popular diambil daripada tokoh bahasa Melayu orang Melayu iaitu Harun Aminur Rashid. Ini juga memberikan sokongan ataupun dokongan bukti bahawa orang Melayu, bangsa Melayu, perkataan Melayu adalah memang telah wujud dan lama berkembang bertamadun di sebuah kawasan yang disebut sebagai Sungai Batanghari ataupun Sungai Melayu, iaitu disebut juga ada kalanya dengan Sungai Jambi di Sumatera. Jadi di sini anda diperkenalkan dengan pelbagai istilah sumber rujukan untuk menjelaskan satu perkataan yang mudah, simple, iaitu Melayu. Jadi secara konklusinya boleh diadaptasikan di sini bahawa nama Melayu, perkataan Melayu adalah diambil sempena daripada tempat, kawasan, lokasi dan kemudian diguna pakai untuk merujuk kepada orang, bangsa dan sebuah tamadun itu. Seterusnya, bagi memberikan gambaran apa siapa itu Melayu, saya berikan sedikit gambaran yang telah dilukiskan, yang telah diberikan dalam mitos ataupun buku-buku rujukan lama. Salah satu identiti besar yang penting untuk menggambarkan siapa Melayu, budaya Melayu, tamadun Melayu ialah Melayu atau orang Melayu mesti mempunyai kerajaan beraja ataupun monarki, iaitu di mana ada sistem raja ya di sini dan diikuti dengan sistem Perdana Menteri ataupun menteri-menteri. Jadi dikatakan budaya tamadun paling awal, the ancient civilization orang Melayu, secara mitosnya bahawa raja pertama orang Melayu iaitu Raja Sangsa Purba dan Perdana Menteri. The word of Perdana Menteri itu sendiri sudah menggambarkan tentang istilah paling lama iaitu istilah Sanskrit, Perdana Menteri. Jadi Perdana Menteri yang pertama dikatakan adalah Demang Lebar Daun. Jadi ini adalah identiti budaya orang Melayu ya. Jadi ini untuk memberikan gambaran yang lebih besar tentang orang Melayu, bahasa Melayu, budaya Melayu dan seterusnya. Baik. Kita nak melihat pula asal usul, the origin of Malay people. Kita nak tahu orang Melayu itu bagaimana sifatnya, etniknya, rumpunnya, grup dia dan sebagainya. Jadi kita ambil istilah yang paling mudah untuk mengenali bagaimana family tree orang Melayu itu sendiri. Family tree ini susul galur ataupun salsilah orang Melayu itu. Dikatakan orang Melayu bermula daripada bangsa ataupun etnik ataupun bahasa Autris. Ini satu rumpun, grup yang besar ya. Kemudian bangsa atau rumpun ini berkembang menjadi 3 etnik, 3 dialek,
3 rumpun, ya, iaitu Austroasia, Tibet Cina dan Austronesia. Dan seterusnya, family tree ini daripada Austronesia ini berkembang pula menjadi bahasa-bahasa etnik ataupun bahasa-bahasa rumpun yang berbeza. Ini yang kita katakan bahawa bahasa sifatnya tidak statik. Selagi ada manusia hidup, bahasa itu akan berkembang. Kerana bahasa itu culture, culture itu bahasa. Jadi wujudlah etnik-etnik yang baru disebut Mikronesia, Melanesia, Polinesia dan Nusantara. Dan dikatakan orang Melayu, rumpun Melayu, bahasa Melayu adalah daripada grup Nusantara. Dan grup Nusantara ini ada sejarah mengatakan antara etnik ataupun dialek yang ada di Nusantara ini dikatakan 200 hingga 300 etnik dialek ataupun bahasa itu pelbagai bahasa. Jadi kalau mudah faham ialah kalau bahasa Cina kita ada Teochew, kita ada Mandarin, kita ada Hakka, kita ada Hokkien. Itu secara mudah untuk difahami. Jadi bahasa Melayu sifatnya begitu. Baik, daripada family tree tadi, kita boleh lihat bagaimana tempat kedudukan etnik-etnik ataupun dialek-dialek Melayu awal. Kita boleh lihat di sini melalui gambaran awal. Ini kita gambarkan bahawa orang Melayu belum bertamadun. Orang Melayu yang paling peringkat paling awal, paling kuno yang wujud di dalam yang wujud di sekitar Nusantara ataupun Kepulauan Melayu. Jadi kita boleh lihat di sini bagaimana kedudukan, di mana kedudukan Mikronesia, Melanesia, Polinesia, dan kalau anda lihat di sini yang berwarna coklat inilah yang dikatakan adalah Nusantara ataupun orang Melayu. Ya, jadi orang Melayu merupakan dikatakan induk, the main dialect ataupun induk bahasa Melayu yang ada di Nusantara. Jadi kita boleh lihat di situ orang Melayu ada di Madagaskar, orang Melayu di Jawa, orang Melayu di Filipina, ya, khususnya kerajaan ataupun tamadun Maguindanao, kerajaan Sultan Maguindanao yang ada di Filipina Selatan, kemudian ada di Sulawesi, ya. Jadi kalau the bigger picture dia, ini dia, orang Melayu. Kalau ada sejarah yang mengatakan, contohnya Sunuk Horenje mengatakan bahawa sifat-sifat identiti Melayu, dia tidak tinggi, dia tidak rendah, berwarna kulitnya matang sawa ataupun coklat matang sawa, dia tidak sepit, matanya besar, kulitnya, rambutnya lurus dan sebagainya. Ini dikatakan identiti awal orang Melayu. Okey, pelajar-pelajar semua, jika pelajar-pelajar lihat dalam slide yang saya videokan di sini, kita hendak menyentuh tentang kewujudan, ya, tentang munculnya, adanya orang Melayu itu berdasarkan teori-teori apa, ya. Anda telah melihat gambaran awal tentang sifat orang Melayu, kedudukan lokasi orang Melayu dan sebagainya. Jadi kita menyentuh seterusnya di dalam bab 1.1 ini hendak menyentuh dari mana sebenarnya orang Melayu. Orang Melayu ni datang dari mana? Dari Samudra Piramid, daripada USJ, kalau bahasa mudahnya begitu. Jadi manusia ini dia tidak muncul secara tiba-tiba. Dia akan muncul daripada satu lokasi tamadun yang ada dan terus tersebar. Itu secara logik rasional. Teori kewujudan dan sebagainya. Jadi untuk membincangkan kewujudan dari mana the origin of Malay people ni, kita akan menyentuh dua teori besar. Ya, sebenarnya ada banyak, 4 teori yang mengatakan orang Melayu dari Cina, orang Melayu dari Nusantara, dan teori yang terbaru dikatakan orang Melayu ada DNA daripada Afrika. Ya, ada sampai begitu. Jadi kita ambil yang popular saja, dua teori. Yang pertama teori Yunan. Kenapa teori ini dikatakan Yunan? Yunan ini merujuk mengatakan bahawa orang Melayu berasal daripada bangsa ataupun orang etnik Austronesia yang wujud di selatan China, iaitu Yunan, ya, the south of China, ya. Dan dikatakan orang Cina ini ataupun orang Melayu keturunan Yunan ini telah tersebar ke archipelago, ya. Dia kalau kita gambarkan dia beginilah, ya.
daripada atas ni di China, dia bergerak ke sini, ya, dia bergerak ke sini dan ke sini semua ni. Dianggarkan orang Yunan ini, orang Austronesia ini mula tersebar ke Nusantara, ke archipelago 2500 BC ataupun SM. Ya. Jadi bagaimana mereka tersebar, mereka bergerak bagaimana, berimigrasi bagaimana, itu secara logiknya ilmu ketamadunan civilization telah berbincangkan, mengambil masa beratus-ratus, beribu-ribu tahun dahulu. Jadi dikatakan generasi awal orang Yunan ataupun orang Austronesia ini yang muncul di penempatan di Merata ini, ya, di Merata ini semua, ya, dikatakan the first generation iaitu orang Melayu Proto. Orang Melayu Proto ni ada kalanya dikenali dengan orang Melayu generasi awal ataupun orang Melayu Negrito. Dan bahasa sekarang yang kita boleh fahami dengan mudah iaitu orang Melayu asli. Ya, di Malaysia kita ada pelbagai etnik nama orang asli. Jadi orang Melayu Proto merupakan generasi yang paling awal untuk menunjukkan kewujudan orang Melayu. Dan seterusnya, orang Melayu Proto ini yang tinggal di tepi-tepi pantai, dia mula berevolusi, bermula berketamadunan, mula berkembang, berevolusi, dan muncul pula orang yang lebih bertamadun, dikenali dengan nama orang Melayu Deutero, ataupun bahasa Melayu sekarang, bahasa masa kini, ya, hashtag kita sebut apa masa kini disebut hashtag Melayu Selat atau Melayu Laut atau Melayu Pinggir Pantai dan sebagainya. Jadi ada dua perbezaan antara Melayu Proto yang dikatakan disebut dengan hashtag Melayu orang asli, orang asal, orang watan, dan juga orang Melayu Deutero ataupun orang Melayu yang lebih moden yang telah wujud berkembang 1500 sebelum Masihi ataupun SM. Jadi Melayu Proto, Melayu Deutero inilah yang memberikan gambaran ciri fizikal yang ada di Malaysia sekarang. Kalau kita lihat Melayu Proto ini, sifat dia seperti orang Melayu asli sekarang. Negrito, Proto, berkulit gelap, rambutnya keli, krenting, ya. Dan sifat dia ada perbezaan. Dan Melayu Deutero ataupun Melayu pantai ini yang dikatakan Melayu yang wujud, yang membina tamadun-tamadun besar seperti tamadun Melaka, seperti tamadun Sriwijaya, Majapahit dan sebagainya. Dan dikatakan Melayu Deutero ini mempunyai ciri tinggal di kawasan pantai, melakukan aktiviti sistem bata perdagangan menggunakan sampan laut, jong dan sebagainya. Dan dikatakan tinggal di tepi pantai melakukan aktiviti maritim. Sebab itu dalam geografi kita belajar sejarah kerajaan-kerajaan Melayu maritim, melakukan aktiviti pertanian dan sebagainya. Kalau anda perhatikan Melayu Proto dan Deutero, dia ada perbezaan dia. Jadi ini teori yang pertama yang sangat penting untuk memberikan gambaran bahawa ada dua generasi untuk menggambarkan the origin of Malay people dari Yunan. Teori yang kedua pula, ini kurang popular dan banyak disokong, banyak digunakan oleh orang-orang historian daripada Indonesia yang mengatakan orang Melayu bukan dari Cina, orang Melayu bukan daripada Yunan, tetapi orang Melayu memang wujud dan ada daripada tempat kedudukan asalnya iaitu di Nusantara, di Indonesia, di Borneo, di Malaysia dan sebagainya, dan mereka berkembang. Teori ini menolak teori yang pertama tadi, kerana menggambarkan kalaulah orang Melayu itu dari Cina, dari Yunan Cina, sudah tentu orang Melayu mempunyai ciri-ciri yang sama seperti masyarakat Cina. Makan menggunakan chopstick, identiti bahasa tulisannya hampir sama dan sebagainya. Tetapi teori kedua ini menolak teori yang pertama. Jadi secara logiknya mungkin boleh jadi benar untuk teori yang kedua. Tetapi secara logik yang besar pula teori yang pertama itu lebih tepat tentang mengatakan dari mana asal-usul orang Melayu itu sendiri. Seterusnya, apabila kita telah selesai membincangkan tentang asal-usul nama Melayu, orang Melayu,
kita melihat pula bahagian yang seterusnya, iaitu bahasa Melayu itu berkembang bagaimana. Prosesnya bagaimana, peringkatnya bagaimana, adakah bahasa Melayu yang kita gunakan sekarang dengan alfabet A, B, C sampai Z itu begitu keadaannya, ya? Tidak, ya. Jadi bahasa mengambil masa beribu-ribu tahun. Ada yang mengatakan bahasa itu berkembang paling cepat, apa pun bahasa berkembang ataupun hilang bahasa itu mengambil masa 150 tahun. Itu yang dikatakan paling awal, paling cepat bagaimana bahasa itu hilang ataupun bagaimana bahasa itu muncul. Jadi kalau kita hendak membincangkan tentang perkembangan bahasa Melayu, kita akan melihat kepada 3 peringkat bahasa Melayu itu berkembang. Yang pertama, peringkat bahasa Melayu kuno. Yang kedua, peringkat bahasa Melayu klasik. Dan yang ketiga, peringkat bahasa Melayu moden. Jadi dalam video slide ini untuk aktiviti pre-kelas 1.1 ataupun chapter 1.1, kita hanya akan menyentuh bahasa Melayu di peringkat perkembangan bahasa Melayu kuno. Dan yang seterusnya itu akan diajar di dalam face-to-face dewan kuliah ataupun classroom. Baik, jadi kita melihat untuk memberikan gambaran bagaimana proses bahasa Melayu itu development dari kosong dan sebagainya, kita melihat kepada bahasa Melayu kuno, ya. Baik, kita pelajar-pelajar semua kita melihat perkembangan bahasa Melayu dimulai dengan munculnya stage ataupun peringkat bahasa Melayu kuno. Dan dengan kata nama lain ataupun juga disebut sebagai bahasa Melayu purba. Jadi bahasa Melayu kuno ini muncul ataupun berkembang anggaran masa 4 Masihi hingga 14 Masihi. Dan ahli sejarah mengatakan inilah bermulanya tumbuh ataupun munculnya bahasa Melayu, ya. Tetapi dengan panggilan bahasa Melayu kuno kerana ada beberapa ciri yang mempengaruhi bahasa Melayu ketika ini. Baik, kita kena faham beberapa faktor menyebabkan mendorong bahasa Melayu kuno itu berkembang ketika ini. Jadi gambaran yang awal, ketika zaman bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu Sanskrit menjadi bahasa yang dominan, menjadi bahasa yang sangat kuat, digunakan oleh kerajaan-kerajaan lama seperti Majapahit, Sriwijaya dan sebagainya. Jadi, bahasa Melayu kuno ini mudah berkembang kerana digunakan sebagai bahasa perdagangan, ya. Kerana aktiviti aktif ketika itu adalah di kerajaan-kerajaan maritim adalah aktiviti perdagangan ataupun sistem barter antara kerajaan-kerajaan kecil di Kepulauan Melayu. Yang keduanya adalah bahasa Melayu kuno ini berkembang kerana bahasa Melayu kuno ini diguna pakai oleh pemerintah-pemerintah ketika itu. Di samping mereka menggunakan bahasa Sanskrit yang sedia ada, mereka mula mendevelop ataupun membangunkan bahasa Melayu itu sendiri. Dan selain itu, bahasa Melayu Sanskrit, bahasa Melayu kuno ini, ciri dia iaitu dia menggunakan beberapa elemen pengaruh bahasa Sanskrit. Kalau kita lihat, bahasa Melayu kuno ini mempunyai ciri-ciri elemen-elemen Sanskrit dari segi sebutan, dari segi vocabulary, kosakata dan sebagainya. Dan selain itu juga bahasa Melayu kuno ini mempunyai ciri elemen-elemen keagamaan, perkataan-perkataan keagamaan, agama Hindu dan agama Buddha. Kerana ketika itu Kepulauan Melayu majoritinya adalah beragama Hindu dan beragama Buddha, ya. Baik. Jadi antara ciri tulisan ataupun prasasti, bentuk tulisan yang muncul ketika ini adalah tulisan Devanagari, tulisan Vanki, Pallava dan Rencho. Ini menjadi identiti awal bagaimana bentuk, rupa, feature bahasa Melayu kuno sebelum masuk peringkat yang kedua iaitu bahasa Melayu klasik. Jadi kita lihat selepas ini contoh bentuk bahasa tulisan Devanagari, Vanki dan sebagainya, ya. Kita lihat ni. Ini tulisan Kawi, ya. Ini adalah tulisan awal yang bahasa Melayu pinjam
adaptasi, sistem dia, bunyi dia, bentuk dia dan sebagainya. Kalau ini tulisan Kawi, kita lihat pula tulisan Pallawa, ya. Jadi inilah alfabet sistem awal yang digunakan pakai oleh bahasa Melayu kuno. Jadi sifatnya beginilah, ya. Bahasa Melayu dia di peringkat awal dia tidak berdiri secara sendiri, secara asli berdiri sendiri, dia tidak. Dia meminjam kepada bahasa-bahasa yang dominan ketika itu telah ada, iaitu bahasa Pallawa, bahasa Rencong, bahasa Dewanagari dan sebagainya. Jadi kesimpulannya untuk pelajar-pelajar di peringkat awal ini, di video yang pertama ini saya hendak menjelaskan bahawa nama Melayu, perkataan Melayu sebenarnya merujuk kepada kawasan ataupun tempat, kawasan ataupun tempat, dan bukan nama orang, nama people itu sendiri, tapi adalah nama tempat. Kemudian orang Melayu sangat popular dengan perkataan proto dan neutro. Jadi ini mesti diguna pakai untuk memberikan gambaran bagaimana orang Melayu itu berkembang. Dan apabila menyentuh tentang bagaimana bahasa Melayu itu berkembang, kita melihat dalam 3 stage ataupun 3 period, iaitu bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu klasik dan bahasa Melayu moden. Namun pada video kali ini saya hanya menyentuh pada peringkat yang pertama, iaitu bahasa Melayu kuno. Dan untuk peringkat yang seterusnya akan dibentangkan, akan dibincangkan di dalam classroom, kelas kuliah nanti. Jadi saya harap dengan video ini anda dapat maklumat yang sangat besar, dimensi baru bagi mengenali siapa itu orang Melayu, apa itu bahasa Melayu dan bagaimana bahasa Melayu itu berkembang. Kita akan jumpa di dalam kelas dan video-video yang seterusnya.